Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya dan rakan pelan saya yang lain akan membentangkan subjek AJ 31203 iaitu Gerakan Tasydid dan Islah di Dunia Islam. Kami akan membentangkan soalan yang kedua iaitu berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan kewujudan Gerakan Tasydid dan Islah di dunia Islam. Saya Nadia binti Anjas, BA 17110847 bersama rakan saya Melita Dinkim dan Najwa Farzana. Sebagai pengenalannya, gerakan tajdid ini merupakan suatu gerakan yang bergerak ke arah kebangkitan, pemulihan, reformasi, pemodenan dan pembaruan di dalam dunia Islam dan agama Islam itu sendiri. Perkataan tajdid pula berasal dari perkataan jaddada ataupun mujaddid yang bermaksud pembaharuan. Islah pula berasal dari perkataan salaha yang bertentangan dengan istilah kemusnahan. Maka istilah ini dapat ditafsirkan sebagai gerakan pemulihan terhadap sesuatu yang telah rosak. Khususnya terdapat dua faktor, yaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Bagi faktor dalaman terdapat tiga, yaitu pertama ialah sikap jahil dan jumud dalam masyarakat Islam. Jahil ini berasal dari perkataan jahiliyah ataupun jahalah yang bermaksud bodoh, sesat dan tidak tahu. Mereka ini tidak mengamalkan ajaran agama Islam yang telah ditetapkan oleh syarak dan dalam kehidupan seharian mereka, dan mereka ini juga telah melanggar dan membangkang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya adalah jumud ataupun stagnate adalah ditafsirkan sebagai sesuatu yang sempit ataupun pemikiran yang masih dijajah. Golongan yang termasuk dalam jumud ini mereka menganggap norma-norma ajaran Islam adalah tidak relevan dan mereka sering terpengaruh dengan ideologi fahaman daripada barat seperti imperialisme. Seterusnya, faktor dalaman yang kedua adalah amalan kurafat dan bid'ah. Kurafat ini dapat didefinisikan sebagai perkara ataupun amalan-amalan yang tidak berasas dan melanggar hukum syarak serta tidak bersesuaian dengan agama Islam. Antara contoh amalan kurafat ialah pemujaan, kepercayaan terhadap benda tahyul dan mistik, ramalan, pantang larang, dan memohon pertolongan kepada benda halus. Dan amalan pemujaan kubur juga merupakan amalan kurafat. Dan amalan kurafat ini mampu membawa ke arah syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya adalah bid'ah. Bid'ah ini adalah merupakan perkara-perkara yang memiliki asas di dalam agama Islam, tetapi tidak diamalkan semasa zaman Rasulullah SAW. Dalam bid'ah ini mampu membawa umat Islam ke arah kemunduran dan ketaksuban. Dan antara contoh-contoh amalan-amalan bid'ah ialah bacaan tahlil, bacaan talqin, kenduri arwah, menyimpan janggut, dan membina kubah dan mamar di kubur. Bagi faktor dalaman yang ketiga, yaitu berkenaan dengan peranan para tokoh dan gerakan pemurnian Islam. Dalam tokoh yang pertama ialah Abu Alam Maududi. Beliau telah menyebarkan dakwah beliau di dunia Islam melalui penulisan akhbarnya, dan beliau juga telah menubuhkan organisasi Islam yaitu Jamaati Islami. Tokoh yang kedua ialah Muhammad Ibnu Al-Wahhab. Beliau seorang ulama bermazhab Wahabi, dan beliau telah mencegah bid'ah, khurafat dan sufisme yang melampau dalam kalangan umat Islam itu sendiri. Dan beliau juga telah memusnahkan bidan kubur yang menjadi tempat pemujaan umat Islam. Dan tokoh yang ketiga ialah Syed Jamaluddin Al-Afghani, tokoh gerakan reformasi Iran yang telah menghapuskan kancah imperialisme dan kejumudan dalam kalangan umat Islam di tempat beliau, dan beliau telah menekankan ideologi pan-Islamisme. Seterusnya ialah saya akan membentangkan faktor-faktor luaran yang menyebabkan kewujudan gerakan tajdid dan islah di dalam dunia Islam. Yang pertama ialah pengaruh pahaman barat. Pahaman yang pertama ialah pahaman sekularisme. Sekularisme merupakan pahaman falsafah yang memisahkan agama daripada semua aspek politik, ekonomi serta sosial. Sebagai contoh, ketika Mustafa Kemal Atatürk berjaya menggulingkan kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1924, beliau telah menjadikan dasar sekular sebagai dasar pemerintahannya. Selain itu, beliau juga mengubah sistem pendidikan Islamik kepada sistem pendidikan sekular sepenuhnya. Selain itu, pemakaian serban dan hijab mula dilarang, di mana kedua-dua serban dan hijab diharamkan untuk dipakai di tempat awam.
Seterusnya ialah pahaman modernisme. Modernisme merupakan pemikiran yang memperjuangkan untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme supaya dapat disesuaikan dengan keadaan semasa ataupun zaman moden. Sebagai contoh, Syed Ahmad Khan telah menafikan beberapa perkara gaib seperti mukjizat Nabi kerana ianya tidak dapat diterima oleh akal rasional. Bentuk pemikiran beliau menggambarkan bahawa beliau telah dipengaruhi sepenuhnya oleh fahaman rasionalisme barat. Selain itu, beliau juga menubuhkan Mohammedan Oriental College, di mana penubuhan kolej ini mendapat banyak tentangan daripada golongan ulama kerana pembinaan kolej ini bermodelkan pendidikan sekolah Inggeris. Seterusnya ialah fahaman humanisme. Humanisme merupakan ajaran ateisme yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Golongan humanis merupakan orang yang cerdik pandai dan telah menguasai ilmu seperti ilmu sejarah, tata bahasa, kesusastraan klasik, falsafah moral dan sebagainya. Apabila seseorang Muslim itu terpengaruh dengan pahaman humanisme, maka seseorang itu akan menolak sebarang petunjuk daripada agama walaupun Allah telah menurunkan Al-Quran dan mengutuskan Rasul untuk dijadikan panduan kepada umat Islam yang hidup pada masa kini. Sebagai contoh, humanisme yang dimodernkan oleh Karl Marx jelas sekali amatlah menyimpang dengan prinsip Islam melihat manusia sebagai kejadian sempurna yang tidak memerlukan agama. Akhir sekali ialah fahaman kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi bebas berasaskan pemilikan harta sendiri serta perniagaan atau perusahaan bermatlamatkan keuntungan, kewangan dan kebendaan. Para ulama dan sarjana-sarjana perekonomian Islam mengakui manfaat dan kebaikan wang sebagai alat penukar, alat penyimpan kekayaan dan pendukung peralihan dari sistem barter kepada sistem perekonomian mata wang. Namun mereka juga bersepakat mengenai riba sebagai konsep yang wajib dihindari dari dunia ekonomi. Yang kedua ialah kebangkitan tamadun barat. Berlakunya penyerapan budaya penjajah barat dalam masyarakat Islam. Hal ini menyebabkan budaya tersebut meresap dan menjadi sebati dalam masyarakat Islam. Sebagai contoh, sistem barat digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, sosial dan sebagainya. Perkara ini telah mendorong kepada kemunculan gerakan tajdid dan islah dalam masyarakat Islam itu sendiri. Kesimpulannya, kewujudan gerakan tajdid dan islah di seluruh dunia terdiri daripada faktor dalaman dan luaran yang memainkan peranan yang amat penting. Faktor-faktor ini kemudian telah menjadi pendorong kepada masyarakat Islam untuk membebaskan agama daripada cengkaman bangsa asing. Kebangkitan yang berlaku ini telah menjadi pendorong kepada perkembangan negara Islam bukan sahaja di rantau Asia, tetapi di seluruh dunia pada masa kini. Sekian, terima kasih. Khususnya dalam ulasan artikel yang telah kami pilih ialah Islah dan Tajdid, pendekatan pembinaan semula tamadun Islam. Dalam artikel ini, Islah ditafsirkan sebagai usaha memperbaiki keadaan umat Islam yang telah rosak dan menyeleweng dari ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sebenar. Tajdid pula menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, tajdid ini untuk menghidupkan semula apa yang telah dipelajari daripada Al-Quran dan Sunnah dan mengembalikan sesuatu perkara itu kepada keadaan yang asal menurut agama Islam itulah. Dan khususnya berkenaan dengan isi Islah dan Tajdid sebagai pendekatan pembinaan tamadun. Pembinaan tamadun barat yang telah melalui pelbagai penindasan, kezaliman dan ancaman serta menggunakan sains dan teknologi telah membawa ke arah kebangkitan gerakan tajdid dan Islah, dan dalam hal ini umat Islam telah bangkit untuk mengembalikan keagungan peradaban tamadun Islam itu. Dalam hal ini juga terdapat tokoh-tokoh Islam yang menyatakan bahawa pentingnya untuk umat Islam bersatu padu bagi mengembalikan semula dan kembali semula kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sebenar. Dari segi politik pula, mereka ini menggesa agar syariat Islam dijadikan sumber perundangan dan Islam diletakkan sebagai agama yang tertinggi. Hal ini bagi mencegah masalah pemimpin yang tidak amanah, masalah rasuah, anarki dan sebagainya.
Sebagai kesimpulannya, gerakan Tajdid dan Islah ini merupakan suatu proses berterusan yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam usaha untuk mengembalikan semula kegemilangan tamadun Islam. Sekian saja pembentangan dari kami soalan 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.